Saya Cikgu Izura. Pada hari ini saya akan membantu calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan pada tahun 2021 nanti. Kita sudah tidak mempunyai banyak masa untuk membuat ulang kaji. Jadi hari ini cikgu akan membantu anda semua untuk mencari isi-isi penting di dalam petikan rumusan dan menjawab soalan pemahaman petikan rumusan juga. Pasti dah tak sabar untuk menduduki peperiksaan nanti. Jom cikgu bantu anda. Baiklah, hari ini cikgu akan membantu untuk mencari penyelesaian, mencari isi-isi tersurat di dalam petikan rumusan. Cikgu mengambil contoh kertas peperiksaan percubaan SPM Negeri Terengganu tahun 2020. Kalau ada kesempatan, cari soalan ni. Okey. Cikgu teruskan Dalam mencari isi tersurat, kita perlu berpandukan kepada arahan. Apa-apa pun kita kena tengok arahan. Baiklah, baca petikan berikut dengan teliti, kemudian buat rumusan tentang manfaat-manfaat sarapan dan punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Namun demikian, hari ini cikgu akan bantu macam mana nak cari isi tersurat dengan lebih mudah untuk kita faham apa yang kita cari. Okey. Dalam arahan terdapat perkataan yang sudah dihitamkan atau kalau kita kata dalam bahasa Inggeris sudah diboldkan. Jadi kita cuba ambil penanda warna. Okey, kemudian tolong highlightkan manfaat-manfaat sarapan. Okey. Dan juga arahan kedua, punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Okey. Untuk pengetahuan semua, bila kita highlightkan manfaat-manfaat sarapan dan punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan, okey, di sini cikgu biasa gunakan dia sebagai arahan 1. Okey, arahan 1 boleh juga kita pendekkan sebagai AR. Terpulanglah kepada cara masing-masing. Kemudian, kita warna yang kita highlight kedua ni, punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan, kita boleh jadikan dia sebagai arahan 2. Okey, ataupun cikgu selalu buat AR2. Okey. Dalam arahan ini merupakan tugas untuk kita cari isi tersurat. Okey, kalau calon-calon hendak kepastian, okey, selain AR1 ini, selain pada AR1 Okey. Selain daripada penggunaan dia sebagai arahan 1, dia merupakan arahan untuk kita mencari isi tersurat. Okey, isi tersurat. Okey, kemudian AR2 ni peranan dia sebagai isi tersirat. Jadinya isi tersirat ni calon-calon perlu berfikirlah. Okey, dan dia boleh merupakan soalan kebat kita lah. Okey, dalam AR1, calon-calon perlu menukar perkataan pertama yang dihitamkan. Okey, cikgu ulang perkataan pertama yang dihitamkan. Okey, kalau kita tengok, perkataan ini merupakan perkataan kata ganda. Jadi, untuk kita tukarkannya, kita perlu tukarkannya juga kepada kata ganda. Okey, kepada kata ganda. Okey, kemudian tugas kedua calon-calon ialah mencari perkataan sinonim kepada manfaat-manfaat. Contoh perkataan-perkataan sinonim kepada manfaat ialah kebaikan. Okey, selain daripada itu, okey, cikgu conteng sikitlah Okey, selain daripada itu, boleh juga faedah. Okey, kemudian boleh juga kepentingan. Okey. Jelas Okey, cikgu pergi bawah sikit Okey, untuk mencari isi tersurat calon-calon, kita ada cara mudah. Okey. Cara yang pertama, calon-calon perlu mencari penanda wacana. Okey, cikgu cari penanda wacana lah dalam setiap dalam petikan ni.
Penanda wacana ada nama begitu kat sini. Kemudian kita ada penanda wacana. Kat sini dah tak ada dah. Okey, perenggan kedua kita ada oleh hal yang demikian. Okey. Kemudian kita bacalah, kita tengok-tengok, kita scan lah. Okey, calon-calon perlu scan lah. Okey, scan dulu, tak ada. Cari penanda wacana ya. Pertama dulu kita cari penanda wacana. Kemudian di perenggan ketiga kita ada penanda wacana selain itu oleh hal yang demikian. Kita scan lah, kita scan sampailah ke bawah. Okey. Jadi di sini dah tak ada juga penanda wacananya. Ada di sini kesimpulannya. Okey, kita ada 5 penanda wacana dalam kita punya petikan. Okey, penanda wacana. Okey, sekarang ni kita perlu mencari berdasarkan AR1 iaitu isi manfaat-manfaat sarapan. Sarapan. Maksudnya sarapan waktu pagi kita lah. Okey, apa manfaat bila kita bersarapan? Itu kena faham. Jadi subjek di sini adalah sarapan. Okey. Kalau kita tengok, kenapa cikgu highlightkan penanda wacana? Okey, kadang-kala jawapan itu ada di penanda wacana ataupun boleh dicari ayat sebelum ataupun ayat selepas. Okey, dia isi tersurat ada di ayat sebelum dan ayat selepas. Saya tak pasti sama ada calon-calon pernah guna teknik ini atau tidak, tapi teknik ini merupakan teknik yang cepat lah, okay, untuk kita jawab, untuk kita cari isi-isi tersurat kita. Okay, kerana isi tersurat berada di dalam petikan. Okey, cikgu teruskan dengan cepat ya. Okey, kalau kita baca, nama begitu bagi sesetengah orang bersarapan bukanlah satu kewajipan dalam kehidupan mereka. Maksudnya situ tidak mempunyai manfaat. Okey, tadi cikgu kata kita boleh cari di ayat yang sebelum ataupun ayat yang selepas. Okey, kalau kita tengok ayat sebelum penanda wacana, amalan ini dilakukan pada setiap pagi dan sebelum memulakan sesuatu urusan seperti belajar atau bekerja. Dia subjeknya adalah amalan. Dia tidak menerangkan tentang subjek sarapan. Jadi di situ kita boleh abaikan bahawa di situ tidak mempunyai isi tersurat. Okey, cikgu teruskan ayat selepas penanda wacana. Okey, ramai yang tidak mengetahui bahawa pengambilan sarapan ada subjek sarapan kan? Okey, kemungkinan ada jawapan. Pengambilan sarapan merupakan pemula aktif bagi metabolisme untuk membantu membakar kalori sepanjang hari. Jika kita faham, maksud di situ ada manfaat di situ, ada faedah di situ, ada kebaikan di situ. Okey, jadi kita boleh terus highlightkan isi tersurat kita yang kita jumpa pertama. Maksudnya merupakan pemula aktif bagi metabolisme untuk membantu membakar kalori sepanjang hari. Okey, kalau calon-calon sudah menjumpai isi tersurat, maksudnya calon-calon boleh menulis kat sini sebagai S1 supaya kita tidak terlepas pandang. Okey, cikgu membantu untuk mencari isi tersurat. Okey, kita teruskan. Kemudian saya pergi kepada penanda wacana kedua. Oleh hal yang demikian, sarapan tidak sepatutnya dipandang ringan oleh setiap individu. Okey, di situ tidak mempunyai kebaikan tentang sarapan. Okey, jadi kita jangan terus ke bawah. Kita boleh cari ayat sebelum atau ayat selepas. Okey, cikgu cari ayat sebelum. Okey, ayat sebelum pengambilan sarapan secara tidak langsung. Kat situ kita boleh nampak ada subjek sarapan. Betul? Okey, secara tidak langsung dapat membekalkan tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan untuk melakukan urusan seharian. Okey, calon-calon perlu lebih prihatin terhadap isi tersurat yang calon-calon cari. Jadi contohnya, manfaat-manfaat sarapan. Manfaat ini apa yang kita dapat. Jadi perkataan yang boleh jadikan kata kunci ialah dapat. Jadi dapat membekalkan ini merupakan isi tersurat kedua calon-calon. Okey, jadi calon-calon boleh letak sini S2. Okey, kita baca ayat sampai habis ya. Selain membantu seseorang untuk fokus di tempat kerja atau sekolah. Di sini ada lagi satu isi tersurat. Okey, tapi dia dipisahkan dengan perkataan selain. Okay, kata hubung selain. Okay, membantu seseorang untuk fokus di tempat kerja atau sekolah.
Jadi kat sini kita dah jumpa S3 kita, iaitu tersurat kita. Tersurat isi penting 3 kita lah, yang ketiga lah. Okay, membantu seseorang untuk fokus di tempat kerja atau sekolah. Okay, selesai, kita dah dapat 3. Okay, kemudian kita baca ayat selepas. Okay, masyarakat tidak menyedari bahawa terdapat banyak impak negatif sekiranya mengabaikan sarapan. Di sini tidak mempunyai subjek tentang sarapan, tetapi di sini bercerita tentang situasi yang berlawanan. Okay, kat sini dah tak ada. Kita turun sikit, kita cari di perenggan seterusnya yang mempunyai 2 penanda wacana, iaitu di perenggan 3. Selain itu, pengambilan sarapan juga dapat mengurangkan risiko penyakit kronik. Di situ ada jawapan. Sebab subjeknya pengambilan sarapan juga dapat mengurangkan risiko penyakit kronik. Okey. Jadi di sini calon-calon boleh letakkan sebagai S4. Isi tersurat kita yang keempat. Okey. Tadi saya ada cakapkan kita boleh cari di ayat yang sebelum. Okey, kita pergi ke atas sikit. Kolesterol ini amat membahayakan kesihatan diri kerana boleh menyebabkan pemendekan lemak yang menyempitkan saluran darah. Di sini subjeknya adalah kolesterol. Tidak ada kena-mengena. Okey, subjek kita adalah sarapan. Okey, tema kita adalah sarapan. Okey, ayat selepas. Ayat selepas kebetulan mempunyai penanda wacana di sini. Oleh hal yang demikian, mereka yang mengabaikan sarapan boleh membawa kepada risiko mendapat penyakit berbahaya. Tidak mempunyai isinya. Kerana dia kata mengabaikan sarapan, bukan manfaat sarapan. Secara automatiknya di sini bukan jawapan kepada isi tersurat kita. Okay. Jadi kita baru ada 4 isi tersurat. Jadi kita boleh abaikan. Okay. Kalau kita lihat di sini penanda wacana sini di atas sudah mempunyai isi tersurat. Jadi kita tengok ayat selepas. Walaupun di perenggan dipisahkan dengan perenggan lain, kita masih boleh mencari jawapan. Okay. Waktu yang paling optimum untuk mengambil sarapan, maaf ya, di sini ada hilang perkataan di sini, adalah untuk 30 minit hingga 2 jam selepas terjaga daripada tidur. Tidak ada kaitan dengan isi tersurat kita. Okey, kerana dia merupakan waktu tentang kita mengambil sarapan. Jadi, kita pergi ke seterusnya, kesimpulannya, penanda wacana yang seterusnya. Kesimpulannya, masyarakat yang mementingkan kesihatan perlu mengutamakan pengambilan sarapan pada setiap hari. Okey, tidak mempunyai isi kerana di sini adalah cerita secara kesimpulan tentang petikan ini. Okey, jadi kita cari ayat sebelum. Okey, ayat sebelum, mereka yang mempunyai tahap kolesterol yang tinggi dalam darah disarankan mengambil sarapan supaya metabolisme badan dan komposisi kolesterol di dalam darah dapat dioptimumkan. Okay, di sini, mereka yang mempunyai tahap kolesterol yang tinggi dalam darah disarankan mengambil sarapan. Jadi, ambil sarapan supaya metabolisme badan dan komposisi kolesterol di dalam darah dapat dioptimumkan. Jadi di sini calon-calon sudah mempunyai S5. Okey, faham ya? Okey, cikgu pergi seterusnya. Okey, di dalam mencari isi tersurat, kita memerlukan 6 isi tersurat. Okey, 6 isi tersurat ya. Okey, sekarang kita sudah mempunyai 5. Okey, bagaimana lagi nak mencari isi yang seterusnya? Okey, kita pergi pula di perenggan yang kita sudah tinggalkan ataupun yang mungkin ada jawapan lain. Okey. Kalau di sini kita lihat di sini di ayat ini tidak mempunyai isi tersurat. Jadi kita boleh pergi ke ayat sebelum. Okey. Contohnya, banyak kajian mendapati bahawa sarapan mampu meningkatkan ingatan. Nampak perkataan mampu? Mampu meningkatkan ingatan dan tumpuan seseorang, malahan dapat mengurangkan kolesterol jahat, iaitu lipoprotein berketumpatan rendah di dalam darah. Okey, di sini ada mampu meningkatkan ingatan dan tumpuan seseorang, kita boleh letak dia sebagai S6. Okey, dan
dapat menurunkan tahap kolesterol jahat. Perkataan dapat. Okey, dia dipisahkan dengan kata hubung malahan. Okey, jadi di sini kita sudah mempunyai, di sini kita ada S7. Okey, kita sudah mempunyai 7 isi penting, isi tersurat. Okey, jadi kita dah ada 7, kita kebiasaannya dalam petikan ada 8 hingga 10 isi tersurat. Jadi kita boleh mencari lagi lah kalau nak cari. Sebab kalau dalam peperiksaan kita hanya perlukan isi tersurat kita ni, hanya kita perlukan dia 6 isi sahaja. Okey. Tapi di dalam ni kita boleh mencari lebih lah. Okey. Kat sini dah tak ada dah. Di sini dah tak ada apa-apa. Jadi kita pergi ke ayat yang sebelum yang kita dah jumpa ni. Okey, makanan yang tinggi seratnya boleh mengenyangkan dalam tempoh yang lama dan mengurangkan selera makan. Tak ada jawapan di sinilah sebab subjek sarapan dah tak ada. Okey. Pengambilan sarapan mampu membantu individu yang mahu menurunkan berat badan. Jadi kat sini pengambilan sarapan, dia punya subjek dah ada, mampu membantu individu yang mahu menurunkan berat badan. Jadi di sini cikgu dah jumpa S8 cikgu. Okey, S8 dan kenapa cikgu bulatkan perkataan yang depan ni? Ini merupakan kata kunci untuk mencari faedah-faedah. Jadi kalau kita tengok, mampu meningkatkan, dapat menurunkan, mampu membantu, dapat mengurangkan. Okey, supaya metabolisme. Okey. Kemudian membantu seseorang untuk fokus di tempat kerja atau sekolah. Okey, di sini membantu. Jadi sebab di sini ada perkataan pengambilan sarapan dan ada dapat di sini. Okey, kemudian kalau kita naik ke atas sikit, merupakan pemula aktif. Jadi dia punya, kalau kita tengok, setiap ayat ini mempunyai subjeknya yang tentang sarapan. Okey, yang ini pun sarapan. Okey, kemudian yang ini pun ada sarapan. Okey, yang ini pun ada sarapan. Okey, ini juga ada sarapan. Okey, di sini juga ada sarapan. Jadi itu merupakan cara-cara mudah lah. Tapi jika kita dah biasa buat, kita akan dapat jawapan tu dengan cepat. Okey, jadi selesai kita punya urusan tentang isi tersurat. Jom kita cari isi tersirat kita. Okey, di dalam rumusan kita hanya memerlukan isi tersurat sebanyak 2 isi dalam menjawab soalan rumusan. Namun demikian, jika kita membuat latihan, kita bolehlah berfikir dengan lebih sedikit untuk latih minda kita memberi jawapan-jawapan yang relevan dan logik. Okey, di sini kalau kita kembali kepada arahan yang diberi dalam petikan ini, punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Jadi di sini kata kuncinya adalah punca-punca. Okey, apa punca? Kemudian pihaknya adalah masyarakat. Jadi di sini jawapan calon-calon perlulah mengutamakan pihak yang ada dalam arahan. Okey, di sini dia memerlukan punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Apa punca kita tidak mengambil sarapan? Okey, kalau kita lihat, okey, cikgu tulis kat sini ya. Okey, dalam mencari isi tersirat. Okey, isi tersirat kita hanya perlukan 2 isi sahaja. Okey, 2 isi sahaja. Kemudian kita perlu fikir juga di sini pihaknya adalah masyarakat. Ini merupakan kata kunci yang penting untuk kita sebelum kita menjawab soalan isi tersirat. Okey, di sini apa punca masyarakat tidak mengambil sarapan? Okey, yang pertama, calon-calon perlu mengutamakan pihak yang diberi dalam arahan. Jadi yang pertama, apa puncanya ya masyarakat tidak mengambil sarapan? Jadi kita akan memberi masyarakat yang sibuk bekerja. Okey. Kemudian yang kedua, kita boleh memberi isi tersirat. Okey. Di sini calon-calon perlu berfikir dengan lebih mendalam lah. Okey. Jadi sudah menjadi budaya
masyarakat yang tidak mengamalkan, sudah menjadi budaya ya, tidak mengambil sarapan, mengamalkan sarapan. Cukup hanya sarapan, bukan sarapan pagi, kerana sarapan itu sudah dilakukan pada waktu pagi. Okey, sedikit tips lah. Kemudian yang ketiga, okey, sikap. Kita boleh kaitkan dengan sikap. Sikap masyarakat yang malas bersarapan. Okey. Terlalu ramai orang yang malas bersarapan sekarang kan. Dan mungkin yang keempat, okey, masyarakat yang bangun lewat waktu pagi. Okey, cikgu ada 4 isi di sini. Jadi calon-calon boleh memilih, sebab di sini kita hanya memerlukan 2 isi sahaja. Jadi calon-calon boleh memilih sama ada untuk memilih yang pertama ataupun yang kedua. Ingat ya, hanya 2 isi sahaja untuk isi tersirat. Okey, selamat mencuba. Okey, selepas kita menjawab soalan rumusan, kita perlu menjawab soalan seterusnya, soalan pemahaman. Pemahaman ini mempunyai 3 soalan, iaitu 1 Roman, 2 Roman dan juga 3 Roman. Okey, dalam bagaimana kita nak menjawab soalan pemahaman? Okey, soalan pemahaman ini mudah sahaja ya. Okey, kalau kita tengok di soalan 1 Roman, pembahagian markahnya merupakan 2 markah. Pentingnya untuk calon-calon faham ataupun prihatin tentang pemberian markah yang ada di dalam soalan. Untuk 2 Roman 3 markah dan kebiasaannya untuk 3 Roman 4 markah. Jom cikgu bantu ya. Okey, yang pertama, berikan maksud rangkai kata amalan rutin. Okey, kita perlu memberi maksud lain, maksud tentang rangkai kata yang diberi di dalam soalan. Okey, buat macam ni ya. Selalunya cikgu buat macam ni lah. Okey, tapi kalau dah mahir nanti tak ada masalah. Okey, kedua-dua perkataan perlu ditukarkan kepada perkataan sinonim yang lain. Contohnya, di sini kita letak amalan, okey, dan di sini kita letak rutin. Okey. Akan ada banyak perkataan yang calon-calon boleh dapatkan, tapi disebabkan kita kesuntukan masa, kita boleh buat dengan cepatlah. Yang pertama, amalan ini mungkin adalah perlakuan. Kan? Okey, mungkin juga adalah perbuatan. Okey. Seterusnya, kita tukarkan perkataan rutin. Rutin ini boleh dijadikan sebagai biasa. Ialah rutin kita, rutin seharian kita, jadi kebiasaan kita. Sebabkan di sini merupakan kata dasar, jadi kita gantikan juga dengan kata dasar biasa. Okey, kita tak perlu menggunakan kebiasaan. Okey, di sini bagaimana untuk menjawabnya? Jadi kita akan menjawab rangkai kata amalan rutin bermaksud perlakuan biasa. Noktah. Itu sahaja yang calon-calon boleh lakukan. Okey, kemudian kalau kita tengok di soalan yang seterusnya, soalan 2 Roman. Soalan 2 Roman ini kebiasaannya jawapannya ada di dalam petikan. Okey. Kerana apa? Kerana di sini ada menulis pengarang, ada mengemukakan. Jadi kita perlu rujuk petikan kita lah. Okey, beberapa di sini dia bagi kita stimulus. Pengarang ada mengemukakan beberapa kesan sekiranya masyarakat tidak mengambil sarapan. Jadi apakah kesan sekiranya masyarakat tidak mengambil sarapan? Negatiflah daripada apa yang kita cari tadi. Tadi kita cari manfaat kan? Jadi sekarang kita cari dia adalah negatif. Okey, kalau kita tengok perlu dirujukkan kepada petikan rumusan. Okey, di sini kita akan dapat di sini ada orang yang tidak bersarapan.
Okey, maksudnya itu dah menunjukkan satu kata kunci untuk kita mencari jawapan. Jadi akan berasa lebih lapar dan cenderung untuk makan dalam kuantiti yang banyak pada waktu makan seterusnya. Jadi di sini kita ada satu isi, kita ada dua isi. Okey, jika kita tengok, kita ada 3 markah. Komponen markahnya adalah 3 markah. Jadinya kita perlu memberi 2 ataupun boleh beri lebih. Okey, kemudian jika sudah jumpa jawapan, terus jawablah. Okey, kemudian di sini juga ada mereka yang mengabaikan sarapan. Okey, mengabaikan sarapan ini kan negatif. Okey, boleh membawa kepada risiko mendapat penyakit berbahaya. Okey, comot sikit cikgu punya kertas. Okey, sebab kita memang menjawab dengan berkemahiran lah. Okey, 3 isi. Jadi di sini calon-calon boleh menjawab. Okey, nyatakan kesan-kesan tersebut. Okey, calon-calon terus je menjawab. Calon-calon hanya terus menjawab kesan-kesan tersebut adalah seseorang yang tidak bersarapan, yang tidak mengambil sarapan, akan berasa lapar dan cenderung untuk makan dalam kuantiti yang banyak. Itu sahaja notah. Saya teruskan dengan 3 Roman, soalan 3 Roman. Okey, kita akan dapat satu stimulus di sini, stimulus soalan, iaitu pakar pemakanan ada menyatakan bahawa sarapan, okey, dia punya subjek masih sarapan, ialah sajian awal yang perlu diambil pada setiap hari. Okey, pada pendapat anda, jadi di sini soalan kebat ya, soalan pada pendapat anda. Okey, pada pendapat anda ni saya lah, akan digantikan dengan perkataan saya. Apakah? Perkataan yang selepas ini merupakan tugas penting kita juga ya, apakah? Okay, dia nak kita bagi apakah itu maksudnya kita perlu senaraikan sahaja. Okay, peranan di sini dia memerlukan peranan ibu bapa dalam menggalakkan. Okay, macam mana ibu bapa untuk menggalakkan pengambilan sarapan? Sebab tadi kan kita dah cakap masyarakat kita tidak suka mengambil sarapan. Pengambilan sarapan dalam kalangan ahli keluarga. Okay, jadi macam mana kita nak jawab? Kita bolehlah tulis pada pendapat saya. Okey, pendapat saya. Okey. Peranan, kita salin balik ya, peranan ibu bapa. Di sini calon-calon tidak boleh memberi dalam bentuk point. Okey, ibu bapa dalam menggalakkan pengambilan sarapan dalam kalangan ahli keluarga. Okey, dengan menyediakan okey, tak berrisaulah sebab kat atas ni dah ada pihaknya ibu bapa, dengan menyediakan sarapan. Ada sarapan baru makan kan, jadi sarapan kepada keluarga. Okey, koma sahaja sebab di sini apakah ini lebih kepada kita senaraikan sahaja. Okey, benda penting yang calon-calon perlu lihat, ada 4 markah. Jadi kita boleh beri 4 markah. Ataupun cikgu biasanya mengajar di sekolah, cikgu mahu anak-anak murid cikgu beri 4 isi jugalah. Okey, sarapan kepada keluarga, koma. Okey, koma. Kemudian
ibu bapa, okey, haruslah bersarapan, okey, bersarapan bersama-sama sebelum memulakan aktiviti harian, koma, okey, tanda baca koma jangan lupa. Kemudian ibu bapa juga boleh menerangkan kelebihan sarapan kepada ahli keluarga. Okey, penerangan ni penting ya. Dan, okey, kita dah bagi 3 kan? Kita nak 4. Dan yang terakhir, mungkin ibu bapa perlu mempelbagaikan menu sarapan untuk ahli keluarga. Nokta. Beginilah cara untuk menjawab soalan 3 Roman. Okey, panjang kan? Jadi dia adalah logik untuk 4 markah. Okey, selamat mencuba. Jumpa lagi. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian cikgu untuk membantu anda mencari isi-isi tersurat dan juga isi-isi tersirat. Cikgu yakin anda pasti boleh melakukannya dan anda harus mengulang kaji sendiri untuk mendapatkan kemahiran mencari isi-isi tersebut. Cikgu yakin anda pasti boleh. Jangan lupa ya, cari semula soalan-soalan yang berkaitan dengan rumusan dan berlatihlah untuk mencari isi-isi tersurat.